mak tahu apa keempat dalam bilik air tu. Mana mak tahu? Ustaz Azmi beritahu. Oh, Ustaz Azmi beritahu kan? Saya jumpa dia. Saya tanya muka dia. Kita cakap betul lah kan. Mengeluarkan mani dengan sengaja akan membatalkan puasa. Dia sama macam muntah dengan sengaja juga. Dan yang akhir sekali, bersetubuh, ini melakukan hubungan kelamin pada setiap hari bulan Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Terusnya, perkara sunat kita dengan puasa. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa disegera. Bila azan, Allahu Akbar, kita dah puasa, makan korma. Jangan cak ambil air tebu sejak belum akbar dah habis lah. Ya, tubuh penuh minum tegar darah. Memang tak ikut langsung sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni bila berbuka, Nabi makan buah tamar. Mula-mula kalau ada rutab. Kalau tak ada rutab, tamat. Tak apa. Rutab ni kurma basah. Kurma yang masih melekat di tangkai tu. Rutab. Kalau Malaysia ni dikilangkan, di bungkus oleh syarikat Yusuf Kayu. Kan? Dia kilangkan, dia bungkus. Kurma tu tak tanam dekat kilang di Penang tu, kurma import juga, tapi dia bungkuskan. Kurma Safia, kurma Wasim dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, Nabi cari kurma rutab, kurma yang basah. Kalau tak ada, bitamrin, kata Nabi SAW. Kalau tak ada juga, dengan air segelai pun memadai. Itu adalah amalan Nabi SAW. Bukan Nabi, bila Nabi buka, Nabi bantai 2 pinggan nasi campur tambah, dan nasi campur tambah pula kan 2 pinggan. Itu bukan berbuka, itu kena darah. Jadi kita kalau buka puasa, jangan tiba-tiba terus tangkap nasi je. Ambil, buat macam yang Nabi sebut. Lepas tu solat maghrib, lepas solat maghrib baru kita makan nasi. Macam tu lah yang Nabi buat di rumah pun. Buka dulu sikit, lepas tu solat maghrib, lepas solat maghrib kita makan nasi. Dan makan nasi pun jangan gairah. Kalau gairah makan 2 pinggan, 3 pinggan, sama juga muntah terdarah. Kan bahasanya dengan izin. Jadi kita makan seadanya untuk memberi kita tenaga untuk kita melakukan solat tarawih. Itu dia. Di sini kita buat 28. 20 kan? Bayar. Saya SPF tak jemput saya datang jadi imam tarawih di sini. Kalau tidak, saya suruh 20 rakaat suruh. Orang yang buat 20 rakaat tarawih, bila dia buat 8, dia rasa pendek. Tapi kalau orang yang tak biasa buat tarawih 8, bila dia buat tarawih 20, dia rasa berat sebab terlalu lama. Ini tarawih lebih berapa? 10.45 ada. Tarawih dengan witir semua sekali 10.45 ada. 10.30. 10.30 lebih kurang lah. Yalah. Kenapa tarawih 8 itu jadi popular? Satu sebabnya kerana ianya agak ringan, tak berat. Tetapi kalau kita, pada pandangan saya, kalau kita nak buat 8 boleh, tapi di akhirnya selepas selesai kita adakan tazkirah selama 20 minit lebih kurang. Ada juga setengah surah dia buat tazkirah selepas solat tarawih, sebelum itu. Ada juga. Jadi maknanya kalau kita buat lepas witir, orang pakai cabut lagi. Dia dengar tazkirah tu, tinggal orang kita dulu. Orang yang biasa-biasa dah cabut lagi dah. Pulang. Macam saya dulu, saya pernah buat macam ni. Memang ada tazkirah, memang buat dapat juga. Tapi saya buat tazkirah selepas isyak, selama lebih kurang 10 minit. Lepas tazkirah 10 minit tu,
barulah saya memimpin solat tarawih. Campur tolak habis pukul 10. Okey. Ada periset dulu. Kalau nak buat 20, itulah yang sebaik-baiknya, kerana suasana kita di Malaysia mengizinkan kita melakukan solat tarawih 20 rakaat. Itulah sebenarnya sebab Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan solat tarawih 20 rakaat. Kerana beliau melihat suasana itu sesuai untuk masyarakat Islam menambahkan amal ibadah hinggalah ke peringkat yang maksimum 20 rakaat. Jadi kita dapat 8 ni kenapa? Kadang-kadang nak meraihkan jemaah kebanyakannya malas. Dan solat tarawih tak nak lebih-lebih, tak nak panjang-panjang, tak setengah jam. Tak tengok kursi-kursi tadi boleh pula 3 jam. 3 CD tak ada masalah. Tisu 5 kotak. Betul tak? Betul tak Kalau cerita Ustaz 3 CD 1 CD 1 kotak tisu. Saat habis satu cerita 3 kotak tisu. Betul tak? Boleh tak tahan 3 jam tengok kan. Bila nak solat tarawih panjang lah, lama lah. Itu yang saya tak suka. Sedangkan bulan Ramadan lah kita nak pulun ibadah sebanyak-banyaknya. Dan solat tarawih ni dia solat yang solat sunat. Bila solat sunat, dia nama pun rehat-rehat. Tarawih maknanya rehat-rehat. Bila rehat-rehat, boleh tak sembahyang duduk? Boleh sembahyang duduk, tak ada masalah. Duduk tak? Allah. Ya. Tak ada masalah. Kalau tak rasa penat sembahyang diri, sembahyanglah duduk. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, berbuka puasa dengan buat amal dan ibadah juara manusia yang lain. Membaca doa sekurang-kurangnya Allah malaikat suntuk bika amal Tuhan rezeki afdal tu. Ketiga, lambatkan bersahur kerana ia ada padanya berkat. Melambatkan bersahur kerana ada padanya berkat. Macam kita sahur tu okeylah. Waktu sahur tu okey, 5.20 cantik. Taklah dikatakan awal. Tapi kalau pukul 3 awal jadi sampai tu dah 10 betul okey mulai. Awal tu pukul 3. Macam yang kita buat semalam, pagi semalam cantik 5.20 cantik. Tak kalut nak akhir. Tak terkejar-kejar. Yang teruk Ustaz Azmi bangkit pukul 3, tidur pukul 1, bangun pukul 3, 2 jam landing tu pergi Taman Seri Pindah landing dulu. Wallahu a'lam. Kemudian memperbanyakkan membaca Al-Quran, zikir, selawat dan membuat amal kebajikan. Sentiasa bersedekah pada fakir, miskin dan anak-anak yang kurang bernasib baik. Itu pada bulan Ramadan banyak pihak-pihak mengadakan majlis berbuka puasa dan menjemput anak-anak yatim sebagai tetamu di dalam majlis berbuka puasa tersebut. Sebab memberi makan anak yatim ini adalah satu bentuk sedekah. Yang seterusnya, menjauhkan percakapan sosial perbuatan yang tidak membawa mudarat, yang tidak membawa manfaat. Tidak membawa manfaat. Cerita short tingkap tangguh dulu, bagi notis. Solusi bagi notis pada adik-adik termusil. Seminggu ni kita cuti mesyuarat tingkap. Salinan kepada ustaz ni. Salinan kepada Tuan Spian. Jadi tak ada lah. Yang lepas raya start balik surat tingkap. Baik. Yang seterusnya mandi junub lebih awal sebelum masuknya waktu subuh. Itu benda yang sebenar juga. Tapi boleh tak? Boleh juga kan. Ada orang tanya semalam, tu bagi tadi. Dia kata kalau saya terajak, boleh tak saya niat saya mandi subuh, mandi junub? Boleh ke? Lepas subuh. Tapi kena jaga betul lah, jangan ada air masuk melalui pintu rongga yang terbuka. Wallahu a'lam. Tingkatan puasa. Tingkatan puasa kata Imam Al-Ghazali ada 3, iaitu puasa umum, kita lah. Puasa istimewa, puasa yang orang yang hebat kerana menjaga anggota-anggota panca inderanya, dan puasa paling istimewa